لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلة اكشف الحجب عن وجهة المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya mempertemukan kita kembali di dalam majlis ilmu Taman Syurga. Mudah-mudahan antum semua para muhibbin sihat walafiat rohani jasmani. InsyaAllah sama-sama kita berbetulkan qasad niat kita belajar. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya-Allah sambungan kitab akidah, sambungan kitab tauhid, ilmu fardu ain, Misbahul Munir, risalah al-Misbahul Munir, muka surat berapa dah? 27. Dengar kata muka surat 27. Dan terkadang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kata musannif, dan terkadang jadi ia orang yang tidak mengetahui hukum adat. Hukum akal. Dan terkadang jadi ia orang yang tiada mengetahui hukum akal. Ia tu kembali kepada mereka yang tidak mengetahui, yang tidak memahami hukum akli. Jadi hukum akal lah itu dah hukum akal terbahagi kepada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Jadi kepada kawan-kawan sahabat yang tertinggal, boleh tengoklah dalam video rakaman yang sebelum ni lah. Ada sahabat kita ada rakam, boleh tengok balik. Nanti dalam grup tu boleh minta tanya ke kawan kat dalam tu. InsyaAllah ada, semua ada rakam. Jadi terkadang jadi ia orang yang tidak mengetahui hukum akal, jadi apa? Jadi kafir. Na'udzubillah. Banyak sebab boleh menjadikan seseorang itu kafir. Ini antaranya. Jadi ia kafir dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Mana contoh seseorang yang boleh jatuh kafir dengan sebab tidak mengetahui hukum akli, jatuh kafir? Mana contohnya? Seperti ini nak bagi contoh orang yang jatuh kafir dengan sebab tidak mengetahui hukum akli. Seperti i'tiqad seorang
I'tiqad, bila sebut i'tiqad, pegangan dalam hati. Itu i'tiqad. Sebut i'tiqad ni pegangan dalam hati. Kadang-kadang orang yang tak tahu, yang tak faham hukum akal ni kadang-kadang jadi kafir. Contohnya seperti i'tiqad, seperti percaya di dalam hati seseorang. Itu i'tiqad, percaya dalam hati. Seperti i'tiqad seseorang akan bahawa Tuhan itu putih, umpamanya putih. Dalam hati dia i'tiqad Tuhan ni putih color dia. Alhamdulillah. Dalam diam-diam dia faham dan dia pegang dalam hatinya Tuhan ni warnanya putih, cahaya putih, cahaya putih terang sangat-sangat. Di-i'tiqad Tuhan begitu. Dalam diam dia tak cakap, panggil i'tiqad. I'tiqad ni dia tak cakap, dia diam, dia tak bagi tahu orang. Rupa-rupa dalam diam tu dia percaya Tuhan ni putih umpamanya. Kiyah lain-lain, dia kata Tuhan biru ke, Tuhan warna hijau ke, Tuhan tu terang ke, macam cahaya lampu ni Tuhan tu terang ke, dalam diam. Jadi kafir, na'udzubillah. Itulah kita kena mengaji i'tiqad ni, ngaji akidah ni. Kita boleh semak pegangan kita, kefahaman kita tentang Allah, tentang Tuhan tu betul salah. Kalau kita tak mengaji, kita tak pasti, tak tahu pegangan dan kepercayaan ataupun apa yang kita faham dalam hati terhadap Allah tu betul ke salah, kita tak tahu kalau tak mengaji. Bila mengaji, bila belajar macam ni baru dapat tahu. Contohlah, andai kata lah, na'udzubillah, harap-harapnya tak ada lah. Harap-harap tak ada lah orang yang i'tiqad Tuhan warna putih. Andai kata sebelum dia mendengar ni, pagi ni sebelum dia mendengar ni, sebelum dia mengaji ni, sebelum dia belajar ni, memang dalam hati dia memiliki pegangan, kepercayaan Allah Tuhan ni warnanya putih. Tiba-tiba pagi ni dia belajar, pagi ni dia dengar, antara benda-benda i'tiqad yang boleh mengkafirkan seseorang ialah percaya dalam hati Tuhan tu warna putih umpamanya. Maka pahaman yang macam tu, pegangan yang macam tu mengkafirkan. Bila dia dengar, contohlah, selama ni aku percaya macam tu, contohlah, makna dah tahu salah. Dah tahu salah. Rupanya selama aku hidup belas tahun, puluh tahun ni, rupa inilah yang aku percaya, inilah yang aku faham. Ingatkan, betul lah, ingatkan Tuhan tu warna putih contohnya. Pagi ni bila belajar nampak salah dah, wajiblah bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, taubat sungguh-sungguh, bersyahadah. Sebab orang yang mengiktikadkan Tuhan tu putih umpamanya, maksudnya kiyahlah dengan yang lain pula. Dah tu kalau diiktikad Tuhan hitam, sama lah. Tu sebab dia kata putih umpamanya, putih. Ataupun diiktikad Tuhan tu umpamanya bercahaya terang macam ni, macam spotlight ni, terang macam matahari ke contohnya. Ataupun Tuhan tu warna kuning ke. Maka mengkafirkan. Kerana orang yang i'tikad Tuhan itu putih, kenapa jadi kafir? Itu ialah orang yang menyerupai, makna orang yang samakan
Orang yang i'tiqad, yang percaya dalam hatinya Tuhan bercahaya putih, adalah orang yang menyerupai, makna orang yang menyamakan. Kalau bahasa Arabnya, orang yang mensyirikkan Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini. Bila dia kata Allah bercahaya putih, dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu daripada makhluk. Makhluk warna putih, makhluk bolehlah kita kata warna putih. Lampu tu kita kata terang, cahaya terang putih, bolehlah makhluk. Ibu dia kata Tuhan pun berwarna putih juga, Tuhan pun bercahaya putih juga Tuhan. Maka jadi kafirlah dia. Tak pedulilah lelaki ke perempuan, tua ke muda, dah pergi haji ke belum pergi haji ke, tak peduli. Dia semayang ke, dia tak semayang ke, kafir, na'udzubillah. Kerana dia dah menyamakan Tuhan dengan sesuatu makhluk ini. Maka iaitu Tuhan tu umpamanya berwarna putih, hukumnya mustahil, yakni pada akal. Mustahil situ, mustahil akli itu, yakni perkara yang tak boleh diterima pada akal. Akal tak boleh terima. Berwarna ni perkara yang tak boleh diterima pada akal, pada Allah. Akal kita tak boleh terima Tuhan tu berwarna ataupun bercahaya. Tuhan tu cahaya putih, Tuhan ni cahaya putih. Wah, akal tak boleh terima, benda mustahil tu. Mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi jangan kita i'tiqadkan, jangan pegang macam tu, jangan faham begitu, jangan faham begitu. Salah kefahaman tu, salah akidah tu, sesat akidah tu, kufur akidah yang seperti itu. Mustahil atas Allah Ta'ala, yakni tentu tidak atas Allah Ta'ala. Makna tentu tidak sekali-kali. Mustahil, tentu tidak sekali-kali, tak boleh sekali-kali, tak diterima pada akal sekali-kali. Allah itu, Tuhan itu bercahaya putih, ataupun Allah itu, Tuhan itu adalah cahaya putih ataupun berwarna putih. Perkara yang tak boleh diterima pada Allah Ta'ala. Dan orang yang i'tiqad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu itu. Apa maksud baharu? Kita ngaji akidah ni, istilah-istilah macam tu ambil, tulis, ingatkan. Itu cara nak ngaji akidah, nak cepat dapat. Istilah-istilah tu kena faham, kena ambil, jangan lupa lah. Baharu, ambil sebut baharu. Baharu apa makna baharu? Makna sesuatu yang ada permulaan, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dijadikan, sesuatu yang boleh binasa. Itu nama baharu. Dan orang yang i'tiqadkan Tuhan menyerupai, dan orang yang i'tiqad menyerupai Allah dengan segala yang baharu itu, sesiapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu yang baharu. Apa baharu kita ni lah, alam ni lah baharu kita ni. Macam mana zat kita, macam mana sifat kita, macam mana perbuatan kita. Ni baharu semua ni. Kita baharu, meja ni baharu, cahaya tu baharu, warna-warna tu baharu, semua baharu, semua makhluk. Jadi siapa yang menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang baharu itu, hukum akidahnya jadi kafir. Jadi jangan, maknanya, maka jangan menyamakan Allah dengan sesuatu yang baharu. Syurga baharu, neraka baharu, nikmat syurga baharu, alam ghaib pun baharu, alam ghaib. Benda-benda yang tak boleh kita tengok dengan mata kepala kita, malaikat contohnya, itu masuk dalam benda baharu semua. Nikmat syurga, walaupun Nabi kata nikmat syurga tu tak sama dengan apa benda yang ada atas alam dunia ni, tak pernah terlintas, tak pernah terfikir, tak pernah terlihat, tak pernah terdengar, tak pernah terasa benda dalam syurga tu.
Sekalipun nikmat-nikmat dalam syurga ataupun azab di dalam api neraka itu sesuatu yang tak pernah tergambar di akal fikiran kita, sungguh pun demikian. Satu pun tidak menyamai dengan Allah, ataupun Allah Ta'ala tidak menyamai dengan satu pun nikmat-nikmat dalam syurga ataupun azab dalam neraka itu. Takut-takut syaitan, iblis, nafsu duk menipu kita. Contohnya syaitan nafsu dibisikkan dalam hati kita, dia kata barangkali Tuhan ni sama dengan makhluk-makhluk yang dalam syurga tu. Kan ke dalam syurga tu kan nikmat syurga tak pernah nampak, tak pernah tengok, tak pernah terkhayal, tak pernah tergambar. Barangkali, kata setan dalam hati kita, barangkali dalam banyak-banyak nikmat syurga itu barangkali ada yang sama dengan Tuhan, kata syaitan bisik dalam hati kita. Maka kita jawab hukumnya mustahil. Mana boleh Tuhan serupa dengan benda dalam syurga. Benda dalam syurga itu benda baru, benda dalam syurga itu makhluk. Gitu. Maka selamat akidah kita. Faham tu? Tapi kalau dia jawab begini, boleh jadi kot, rosak akidah. Kalau dia kata boleh jadi kot, barangkali kot ada benda dalam syurga tu yang serupa dengan Tuhan, barangkali kot, boleh jadi kot, maknanya akalnya dah boleh terima. Boleh terima tu, boleh jadi kot tu, maknanya dah terima tu. Faham tak? Makna akal boleh terima, boleh jadi kot serupa. Dia kalau tak boleh terima, dia akan kata apa? Mustahil. Mana boleh? Mana mustahil ni tak boleh terima. Kalau boleh jadi kot tu bukan mustahil. Boleh jadi kot tu maknanya harus. Faham tak? Boleh jadi kot makna haruslah Allah serupa dengan makhluk. Mana boleh? Mustahil. Mustahil bukan harus. Mesti tidak sekali-kali Allah Ta'ala menyamai dengan segala sesuatu zat, sifat dan perbuatannya. Tak sama. Kalau begitu tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syarak pula. Jadi kalau orang tanya kita apa hukumnya, kita nak kena mengaji hukum akal yang wajib mustahil harus tu. Kita nak kena ambil tahu, kita nak belajar hukum akal tu apa benda. Hukumnya belajar, hukum mengetahui, hukum memahami hukum akal tu, hukum syaraknya wajib, mesti. Tak dapat tidak kerana mempelajari, memahami hukum akal itu adalah sebab untuk kita mendapat akidah yang sebenar. Jadi ambil tahu apa itu hukum akal jadi wajib. Sebab memiliki akidah yang betul ni hukumnya wajib. Memiliki akidah yang betul hukumnya wajib. Penyebab nak mengetahui akidah yang betul ni adalah mengetahui hukum akal. Nampak tak? Jadi hukum akal ni ibaratnya seperti sesuatu yang nak menyampaikan kita kepada akidah yang sebenar. Tanpa mengerti hukum akal ni, kita takkan tahu akidah sebenar. Akidah sebenar ni wajib. Nampak tak? Tak dapat tidak, mesti sejahat apa pun kita, semaksiat apa pun kita, wajib ada akidah yang betul. Jadi macam mana nak tahu akidah yang betul? Kena tahu hukum akal dulu. Nampak tak? Kalau tak tahu hukum akal, takkan tahu, takkan faham akidah yang sebenar. Oleh yang demikian, mempelajari, mengetahui hukum akal ni jadi wajib. Macam solat wajib solat. Boleh tak kita nak mendirikan solat dengan betul tanpa mengetahui syarat rukun solat? Boleh? Boleh tak? Kita nak solat dengan betul tanpa tahu syarat rukun sembahyang, boleh? Mana boleh?
Nak solat betul mesti kena ada ilmu tentang solat. Nampak tak? Jadi kalau orang tanya apa hukum belajar ilmu tentang solat, hukumnya wajib. Nampak tak? Kerana kalau tak belajar ilmu tentang solat, solat takkan sah. Nanti solat yang kita buat tu tak betul. Solat yang kita buat tu tidak sah. Hukum mendirikan solat ni wajib sah. Sebab tu kalau solat tak sah wajib ulang balik. Kalau solat tak sah wajib ulang balik. Sebab wajib mendirikan solat dengan sah. Bukan asalkan solat tak sah pun tak apa, bukan. Solat kali pertama perasan kain koyak, wajib ulang kali kedua. Sebab yang tadi tak sah, faham? Solat kali kedua pula, baru rakaat ketiga terkentut pula dah batal solat, wajib ulang pula lagi sekali sampai sah. Bukan asalkan solat tak sah tak apa. Aku dah solat dah, tadi tu kain koyak tu tak apalah, dah solat. Mana boleh. Nampak tak? Jadi memahami hukum solat, hukumnya wajib. Mempelajari hukum solat jadi wajib. Sebab tanpa mempelajari hukum solat ni, semayang kita tak sah. Macam mana cara nak sah? Wajib belajar. Tak belajar tak sah solat. Tu. Samalah sini. Tak belajar hukum akidah, tak belajar hukum akal, takkan sah akidah. Sah akidah wajib. Jadi mau tak mau kena belajar ilmu, kena belajar, kena fahamkan hukum akal yang 3 tu. Dah lepas dah. Tengok rakaman yang sebelum ni dah. Kalau begitu tahulah kita bahawa hukum belajar hukum akal itu jadi wajib pada syarak pula. Apa maksud wajib pada syarak? Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas kita mukallaf sebagai perintah yang mu'tamad. Itu hukum syarak, wajib syarak. Perkara yang Allah suruh kita sebagai suruhan yang mu'tamad. Dia sultan sekalipun, bila perkara itu wajib, dia mesti kena buat. Solat 5 waktu, sultan pun kena solat 5 waktu. Sebab solat 5 waktu tu wajib, Allah wajibkan atas semua hamba dia. Tak peduli kaya miskin, lelaki perempuan, tua muda, taat maksiat, tak peduli. Tak peduli, kena solat. Kalau tak solat, berdosa. Itu maksud wajib syarak. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi mana-mana kita ni semua ni kawan-kawan semua yang mengaji secara live ni pun samalah. Kalau kita tak pandai lagi hukum akal tu apa, tak tahu hukum akal tu apa, tak faham hukum akal yang 3 tu apa, wajib mengaji, wajib fahamkan. Wajib bukan sunat tau. Wajib mana tak dapat tidak, mau tak mau, suka tak suka, susah tak susah, kena ambil tahu. Sebab wajib ambil tahu. Dia tak boleh kata susah lah hukum akal ni, aku tak berapa faham lah, malas lah. Tak boleh. Kalau dia tinggal berdosa lah. Kecuali dia dah pandai, dia dah faham dah 3 tu, dia tak nak belajar lagi dah hukum akal. Sebab dia dah faham. Tak apalah, dah faham. Ini tak faham lagi. Tak faham lagi hukum akal tu apa, entahlah. Jadi wajiblah belajar. Kalau tak belajar, dosa. Sebab apa? Wajib. Sebab wajib. Kalau sunat tak apa. Sunat tahu hukum akal. Sunat, siapa yang tahu dapat pahala, siapa yang tak tahu tidak berdosa. Itu tak apa kalau sunat. Ini bukan sunat, wajib. Mau tak mau, suka tak suka, kena mengaji, kena belajar. Ni hukum syar'a, hukum akal ni. Nak belajar kat mana? Ni dalam kitab ni lah. Dalam kitab ni, dalam kitab-kitab tauhid lah akan diajarkan, ditunjukkan, diterangkan apa makna hukum akal, apa beza dengan hukum syarak, apa beza dengan hukum adi, hukum adat, apa beza dengan hukum aradi. Bila ngaji fahamlah nanti insya-Allah. Dalam kitab ni semua ada. Dalam kitab yang kita baca Misbah Munir ni semua ada. Sebab tu azam ngaji istiqamah. Azam ngaji istiqamah. Tak dapat contoh kalau waktu kelas berlangsung kita ada keuzuran,
sakit ke contohnya, ada hal penting ke tak dapat elak dah. Jadi nanti ulang kaji balik, tengok rakaman balik, dengar balik, buka kitab, dengar rakaman, buka kitab. Sebab tu kita suruh ada kitab, supaya tidak ketinggalan. Rugi kalau tinggal. Qada balik, makna ulang kaji balik. Contoh waktu duha hari ni kita tak dapat nak join, ada hal, ada tetamu datang, mak ayah datang rumah contoh. Jadi raikan mak ayah kita tak dapat nak join kelah. Nanti tengok siaran ulangan, buka balik kitab muka surat 27, dengar balik. Begitu. Tak apa, boleh juga, tak ada masalah. Itu cara mengaji. Kalau tertinggal, ulang kaji balik. Jangan tangguh-tangguh. Sebab nanti dia bertambah, kita tak ulang kaji, tak faham kan ini, nanti orang dia jadi bersangkut, jadi serabut. Jadi serabut, bosan mengaji, berhenti mengaji. Banyak orang berhenti ngaji sebab bosan tak faham ilmu tauhid ni, tak faham dah cara ngaji salah, apa tak bosan. Cara kita belajar tak kena, bosanlah kita. Banyak sipir yang tersangkut, banyak formula yang tersangkut, jadi menyebabkan kita tak faham apa cerita ni. Apa benda cakap ni, pasal apa ni, takluk sini takluk sana, benda baharu, tak tahu malah mengaji, bosan dah berhenti. Jangan, pening tak pening kena hadap. Sebab tu betulkan cara belajar. Waktu saya pesan selalu, awal-awal kitab tauhid ni, istilah-istilah tu tolonglah ambil, tolong fahamkan. Jangan buat sambil lewa dengar, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Memanglah tapi rupanya tak faham. Ngaji sungguh bukan nak tunjuk ke orang. Faham tu penting. Kalau tak faham macam mana nak amal? Kita tak faham, contoh kalau belajar hukum hakam solat, kita tak faham hukum hakam solat, syarat sah semayang kita tak faham, rukun semayang kita tak faham, macam mana nak solat? Tak faham. Sebab tu usaha untuk faham, bersungguh. Pada adat ni bersungguh dapat. Bersungguh, antara bersungguh apa? Mengaji istiqamah, mengaji ada catatan, mengaji ada kitab, tertinggal ulang kaji, tu kata bersungguh. Bersungguh mengaji. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman. Bila beri kefahaman, baru boleh guna. Sebab dah faham. Sebab tu kita pesan selalu, jangan main-main ngaji. Bukan nak menunjuk-nunjuk, nak ada bedah apa nak nunjuk-nunjuk. Ngaji insya-Allah boleh. Dia tauhid ni kena selalu ngaji, kena banyak ngaji tauhid ni. Kena selalu ngaji, selalu ulang kaji, kena banyakkan ngaji tauhid ni. Yang lain pun mengajilah, fardu ain yang lain tu fiqh, tasawuf kena ngaji juga. Tapi tauhid ni kena lebihkan sikit. Sebab dia banyak nak guna fikir ni. Dia banyak nak guna fikir ni, kena banyak sikit. Tak apa, selu asal mengaji, selu. Ambil mana yang dapat, ambil dulu. Yang tak dapat biar dulu. Nanti ulang lagi. Kitab ni kita baca banyak tempat, bukan satu tempat je kita baca. Banyak tempat kita baca. Boleh tahan ulang kaji. InsyaAllah boleh. Dan tambihun. Tambihun. Jaga-jaga. Tambih ni mana? Jaga-jaga. Awas. Hati-hati. Isyarat kepada benda yang nak disampaikan akan datang ni, benda penting. Betul kita tambih, ambil perhatian. Maksudnya ataupun perhatian, jaga-jaga, benda penting. Tambihun, bermula perkataan wajib, banyak maknanya. Wajib-wajib kita selalu sebut wajib. Banyak makna wajib ni, banyak maksud dia. Bukan wajib ni satu maksud tak. Wajib, bila sebut wajib, banyak maknanya. Bila banyak makna, kita kena tahulah perbezaan dia, sebab dia banyak makna. Kalau wajib tu satu benda je, satu makna je, tak apa.
Tak bertukar. Disebut wajib, ada satu je wajib. Tak apa, tak bertukar dah dengan yang lain. Tapi bila sebut wajib banyak makna, kita kena faham baik-baik. Takut nanti kan kita salah faham. Orang nak wajib lain, kita faham wajib yang lain pula dah. Jadi kita keliru. Jadi sebab tu dia kata tambihun, hati-hati, jaga-jaga, ambil perhatian. Bermula perkataan wajib banyak maknanya, tetapi disebutkan di sini 4 jua. 4 saja nak sebut dalam kitab ni. Dalam ruangan ni nak sebut 4 je, bukan nak sebut 5, 6 tak. Nak sebut 4 sahaja jenis wajib. Iaitu dia nak bagi tahu dah perkataan wajib yang banyak makna tadi. Yang pertama, wajib pada syarak. Tu yang pertama, wajib pada syarak. Tadilah perkara yang Allah suruh kita, perkara yang Allah perintahkan kepada kita sebagai perintah yang putus, yang muktamad. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib pada syarak. Perintah Allah ke atas kita untuk melaksanakan. Itu wajib syarak. Wajib semayang, mana Allah suruh kita semayang, Allah paksa kita semayang. Wajib menuntut ilmu, fardu ain. Tu wajib, mau tak mau, suka tak suka, laki, bini, manager, jutawan, dia kena buat benda yang Allah wajibkan. Itu wajib pada syarat. Contoh wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib umrah, wajib ngaji fardu ain, wajib kalau keluar rumah ada orang bukan mahram kita, wajib tutup aurat. Banyak. Jadi wajib ni tak boleh pilih. Ingat perkara wajib syarak tak boleh pilih-pilih. Kalau wajib ada 10 kena buat. Tak ada alasan. Apa pun alasan. Saya rasa macam tak ikhlas lah nak semayang Zuhur ni. Saya rasa macam riak lah, takut riak lah nanti kalau semayang Zuhur. Saya takut saya ujub pula, takabur ke, sombong ke dalam semayang tu. Jadi saya tak nak semayang Zuhur lah. Tak boleh. Kau wajib semayang walaupun tak ikhlas. Wajib semayang walaupun tak seronok. Wajib semayang walaupun tak khusyuk. Wajib solat. Sama lah ngaji fardu ain ni. Tak nak ngaji fardu ain, tak boleh sebab wajib. Boleh wajib syarak. Tak boleh, tak apa dulu. Dulu. Nanti ulang lagi. Yang kedua, wajib pada arad. Namanya wajib aradi nama dia. Yang kedua, wajib juga. Tapi di sini dipanggil wajib aradi. Ada tauhid tak boleh laju-laju, slow macam ni. Nak baju baca sendiri. Yang pertama wajib syarak. Wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Wajib taat mak ayah, wajib taat suami. Itu wajib syarak. Wajib bagi nafkah anak bini. Itu wajib syarak. Yang ni pula yang kedua, wajib aradi. Wajib aradi apa? Dah lepas dah hari tu. Tengok balik nanti siaran ulangan. Episod berapa nanti tanya kawan dalam grup. Wajib pada arad ni nak bagi tahu perkara yang Allah telah putuskan. Sesuatu perkara yang Allah janjikan ke atas kita. Bukan Allah suruh kita. Beza Wajib syarak tadi Allah suruh kita. Itu wajib syarak, Allah suruh kita buat. Yang ni wajib aradi, Allah tak suruh kita buat. Cuma nak bagi tahu perkara-perkara yang Allah janjikan. Itu wajib aradi. Asal perkara itu harus. Tapi bila Allah janji, dia bertukar jadi wajib. Contohnya kita sekarang kita hidup. Kematian kita hukumnya harus. Makhluk kan? Hidup pun makhluk, mati pun makhluk. Ciptaan Allah kan dua-dua ni. Namanya haruslah, benda harus.
benda mungkin, benda harus, boleh berlaku, boleh tidak berlaku. Mati kita harus. Tapi bila Allah Ta'ala janji, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Ta'ala firman dalam Quran, tiap-tiap yang hidup pasti mati, wajib mati. Jadi bertukar daripada harus kepada wajib. Kita ni mati semua. Kita ni wajib akan mati semua. Sebab apa? Kematian kita ni telah dijanjikan oleh Allah. Itu nama hukum aradi, janji Allah. Yang hidup pasti mati, yang hidup wajib mati, yang mati wajib dihidupkan kembali esok. Janji Allah juga. Begitu. Itu wajib pada aradi nama dia. Wajib aradi nama dia. Hukum yang baru datang, wajib yang baru datang. Tak apa. Terus yang ketiga, wajib pada adat. Hukum adat pun dah lepas dah hari tu, tengok balik. Hukum adat dah lepas hari tu, tengok balik. Nanti tanya kawan-kawan episod berapa. Wajib pada adat ni makna bagi tahu perkara yang pada kebiasaan mesti berlaku. Sesuatu yang mesti jadi, mesti berlaku pada kebiasaan. Hukum adat orang panggil, hukum kebiasaan. Contohnya terkena air. Bila terkena air, wajib basah. Wajib basah. Faham? Wajib basah tu bukan wajib syarak. Kalau tak basah berdosa. Tu dah bertukar pula tu kan. Wajib basah, kena air wajib basah. Wajib basah. Tadi aku kena air tak basah, berdosa lah aku ni. Salah tu, orang bukan cerita wajib syarak. Kena air wajib basah, makan banyak wajib kenyang. Tu, makan banyak wajib kenyang. Mengaji wajib tidur. Hukum adat. Hukum adat saya boleh jadi tak sama dengan adat orang lain. Adat bagi saya masuk kelas wajib tidur. Itu contoh hukum adat. Makna hukum kebiasaan saya bila mengaji wajib, jadi mesti tidur. Walau menyelam dalam gayung sekali pun, bawa gayung selam muka kita, tidur dalam air. Contoh. Itu hukum adat bagi diri saya. Contoh. Hukum adat. Makan banyak wajib kenyang. Kena benda tajam wajib luka. Wajib ni mana mesti. Melayu kata mesti. Orang Arab, orang putih kata apa? Mas. Kena air wajib basah, kena api wajib terbakar. Makan banyak wajib kenyang. Begitu. Itu namanya hukum adat pula. Wajib pun, wajib juga bunyi dia. Makan banyak wajib kenyang. Kalau tak kenyang berdosa. Dia kata kau ni berdosa ni. Makan capati 3 keping, tosai 2 keping, nasi lemak 2. Kau tak kenyang lagi, berdosa kau ni. Kenapa pula berdosa? Wajib kenyang kan, bila makan banyak kan wajib kenyang. Ni kau tak kenyang, mana kau berdosa lah. Salah tu bro. Salah tu bro. Kata makan banyak wajib kenyang, bukan wajib syarak. Makan banyak wajib kenyang, wajib adat tu. Bukan wajib syarak. Nampak tak bahaya kalau tak faham? Sama lah macam puak-puak Wahabi.
Orang kata Allah wajib ada, Allah wajib sedia kala, Allah wajib tidak serupa dengan makhluk, Allah wajib kekal selama-lama. Dia kata gini, oh mandai-mandai pula mewajibkan Tuhan pula dah. Mandai-mandai mewajibkan Tuhan ada, mewajibkan Tuhan sedia kala, mewajibkan Tuhan tak serupa, mandai-mandai pula nak mewajibkan Tuhan. Biasa Tuhan yang mewajibkan kita. Nampak? Dia salah faham. Dia salah faham. Dia salah faham. Dia ingat yang kita mengaji Allah wajib ada, wajib sedia kala, wajib tak serupa dengan makhluk, wajib kekal selama-lama, wajib berdiri dengan sendiri. Dia ingatkan wajib syarak itu. Orang kata wajib akli yang tu, bukan wajib syarak. Dia kata mandai-mandai mewajibkan Tuhan pula dah. Bukan Tuhan. Tuhan yang mewajibkan kita. Ni kita pula mandai-mandai mewajibkan Tuhan ada, mewajibkan Tuhan sedia kala, mewajibkan. Kau salah faham bro. Bro, guys, janganlah salah faham. Wajib tu banyak. Yang jenis suruh tu wajib syarak nama dia. Ini bukan kita suruh Tuhan ada, bukan kita suruh Tuhan sedia kala. Kita menentukan dengan akal kita, bila sebut Tuhan dia mesti kena ada. Itu Tuhan. Kalau Tuhan dia harus ada, itu bukan Tuhan. Harus ada. Akal kita kata Tuhan harus ada. Bukan Tuhan kalau harus. Tuhan mesti ada, bukan harus ada. Faham tak? Akal kita bila sebut Tuhan, Tuhan ni mesti kekal selama-lamanya. Itu baru Tuhan. Bukan kita menyuruh Tuhan supaya kekal. Faham tak? Dia keliru di situ. Ajak mengaji sifat 20 tak nak. Orang ajak mengaji kau tolak sifat 20. Kan dah bengong. Ngaji ya dulu sifat 20 ni, sesat tak sesat, salah menyalahi Quran ke tak menyalahi Quran, marilah ngaji dulu, barulah buat kesimpulan. Nampak? Kita ngaji sifat 20, wajib Allah ada, canggah tak dengan Quran? Kita belajar wajib Allah ni wajib ada, Tuhan mesti ada. Melanggar Quran tak? Menyalahi Quran hadis? Dia kata tak ada. Dah tak ada, apa yang salah? Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Allah wajib tidak sama dengan sesuatu. Melanggar Quran ke? Menyalahi Quran. Dalam Quran kata macam mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak serupa dengan sesuatu. Dalam Quran kata dia tak serupa sesuatu. Dalam pengajian sifat 20 pun mengatakan Tuhan tak serupa sesuatu. Dah, apa salah? Apa salah? Yang kau larang orang mengaji sifat 20 ni salah tang mana? Adakah mengaji sifat 20 ni nak mengajak orang supaya berpegang dengan sesuatu yang menyalahi Quran? Dalam Quran kata Allah ada, kita ngaji sifat 20 kata Allah harus ada. Ada ni tu. Dalam Quran Allah Taala kata dia tak beranak dan tak diperanakkan. Kita mengaji sifat 20. Adakah dalam sifat 20 ni mengajar kita supaya i'tiqad Allah ada anak, ada bini? Tak ada. Dah salah tang mana bro? Cuba begitu. Salah tang mana ngaji sifat 20 ni? Yang kau pukul canang kata dengan orang tak payah belajar sifat 20, bid'ah belajar sifat 20, menyalahi, tak ikut Quran. Tak ikut tang mana? Mari ngaji sifat 20. Kau tak ngaji, kau tak faham. Bila tak faham jadi fitnah. Orang faham ke kanan, kau faham ke kiri. Lepas tu kau nyalahkan orang pula dah. Ajak ngaji kau tak nak. Lepas tu kau tuduh kita sesat pula dah ngaji sifat 20. Jangan terikut, jangan terpedaya, jangan terpesona dengan pahaman-pahaman yang mengajak kita masyarakat meninggalkan belajar ilmu sifat 20 ni. Jangan. Sebagai orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, wajib belajar sifat 20. Bukan harus belajar
Faham baik? Bukan harus, wajib belajar. Harus ni nak belajar pun tak apa, tak nak belajar pun tak apa, tu harus. Bukan harus, mengaji sifat 20 ni bukan harus, wajib. Bukan harus, bukan sunat, bukan haram, bukan makruh. Wajib belajar sifat 20. Saya tak pandai, belajar lah. Kalau tak pandai, semua orang tak pandai. Ngaji ya perlahan, nanti pandailah tu insya-Allah. Kalau tak ngaji dia sekarang, taknya pandailah sampai bila. Ngaji. Bila tak ngaji sifat 20 ni lah nanti menjadikan kita orang yang percaya Tuhan atas langit, Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka, Tuhan cakap Arab. Habis macam-macam. Jadi pelik-pelik. Pegangannya, fahamannya dalam hati kita jadi macam-macam fahaman. Macam-macam salah faham tentang Allah. Dia percaya Allah ni cakap Arab, Allah ni duduk atas langit, Allah ni ada tangan kaki, Allah ni ada anggota, Allah ni berjirim, macam-macam tu. Tu tak belajar sifat 20 yang jadi macam tu, faham tak? Tak belajar sifat 20 yang faham jadi macam tu, macam-macam lah. Bukan satu, fahaman salah ni banyak. Bukan satu je, fahaman sesat ni bukan satu, banyak. Jadi kita tak payah nak heboh, nak buang masa, nak ambil tahu tentang fahaman salah tu. Belajar yang ni dengan sendiri akan dapat bezakan yang salah. Belajar yang ni, fahamkan yang ni, kenal yang ni, dengan sendiri nanti kalau yang datang pada kita tu pelik saja daripada apa kita belajar, kita dapat tahu dah. Ini kita tak nak belajar, sifat 20 pun tak nak belajar. Dah mana kita nak tahu yang datang pada kita tu sesat tak sesat? Contoh gini, saya tak tahu tentang akidah ni. Akidah sesat, akidah yang betul, saya tak tahu, tak pasti yang mana satu. Akidah yang sesat ni banyak, akidah yang betul hanya satu. Jadi saya belajar akidah yang betul. Baru saya tahu akidah yang betul ni warna putih. Contoh, perumpamaan. Bila saya belajar akidah yang betul, saya tahu akidah yang betul warna putih. Sebelum ni saya tak pasti lagi warna apa. Faham tak? Lepas daripada tu, bila saya dah belajar sifat 20, saya dah reti, warna putih akidah di Sunnah wal Jamaah ni. Bila datang kepada saya warna kuning, saya kata ni bukan ahli sunnah ni, sebab warna kuning. Yang saya tahu yang betul warna putih. Faham tak? Lepas tu esok lusa datang warna hitam pula. Bukan. Ini bukan akidah aku ni, warna hitam ni. Datang warna purple, datang warna kuning, datang warna hijau, datang warna pelangi, datang warna apa, kita boleh selamatkan diri. Kita takkan pakai, kita takkan pegang, kita takkan percaya, sebab kita dah tahu dan dah faham yang betulnya hanya satu, warna putih. Boleh faham tak tu? Kalau saya sendiri pun tak pasti, yang sebenar-benar akidah warna apa. Saya tak pasti, tak tahu akidah yang sebenar warna apa. Entahlah. Ini bila datang warna biru, saya kata boleh jadi kot, saya pun ambil warna biru ni. Datang esok lusa datang warna kuning pula, saya kata boleh jadi yang ni kot, saya ambil warna kuning pula dah. Jadi akibatnya dalam diri saya ni ada macam-macam akidah. Faham tak? Sebab tu saya kata ngaji sifat 20 ni dulu pandai-pandai. Ngaji sifat 20 ni dulu betul-betul, fahamkan betul-betul. Dengan sendiri nanti kita boleh membezakan akidah yang tak betul. Ini kita tak nak ngaji yang ni, dah macam mana nak terangkan yang tak betul tu? Yang betul pun kita tak faham, macam mana nak membezakan nanti kan? Dia kata, kenapa kita tak boleh nak kata Tuhan atas langit? Kenapa tak boleh nak kata Tuhan atas langit? Jawapan dia panjang. Bukan 2-3 patah perkataan nak jawab soalan tu. Bukan 2-3 patah perkataan nak jawab soalan tu. Kenapa tak boleh kata Tuhan atas langit? Tak boleh.
Nak dapat jawapan tu, kena faham apa yang ada dalam kitab ni. Bila faham dalam kitab ni, A to Z faham, baru terjawab soalan tu. Faham tak? Saya bodoh matematik. Saya tak kenal huruf, saya tak kenal angka, darab bahagi tolak pun saya tak tahu. Tiba-tiba saya nak mempertikaikan, ada kawan kita buat kira-kira kat depan ni, dia bagi jawapan 50 tambah 50 100. 50 tambah 50 100. Saya kata macam mana boleh jadi 100 ni? Macam mana orang tu nak terangkan kat saya? CP pun saya tak tahu. Faham tak? Macam mana saya nak fahamkan 100 tadi? 50 campur 50 dapat 100. Macam mana orang tu nak terangkan pada saya, yang mana saya ni nombor pun tak kenal. Tambah tu apa? Entahlah. Tolak? Tak tahu. Bahagi? Entahlah. Darab? Tak tahu. Dah macam mana orang tu nak terangkan pada saya 50 campur 50 ni dapat jawapannya sebab begini. Macam mana dia nak terangkan pada saya? Saya nak kena kenal nombor dulu, nak kena tahu tambah tolak dulu, baru saya boleh faham nanti dia punya jawapan. Faham tak? Begitulah kita ni, orang-orang awam ni yang tak nak mengaji ni, duk tanya kenapa yang tak boleh kata Tuhan atas langit? Kenapa tak boleh kata Tuhan ada tangan? Kenapa tak boleh kata Tuhan ada muka? Jawapan dia panjang. Kau kena faham dulu hukum syarak apa, hukum adat apa, hukum akal apa, jirim apa, jisim apa, arat apa. Kena tahu benda-benda tu dulu, baru senang nak terangkan jawapan dia. Kenapa tak boleh kata Tuhan atas langit? Kenapa tak boleh nak kata Tuhan turun naik langit? Jawapan dia nanti baru boleh dapat cerita. Kalau buta-buta nak tanya hari ni, nak jawab hari ni, kau takkan faham walau diterangkan pun. Sebab tu ngaji. Saya kalau orang tanya gitu, saya kata ngaji sifat 20 dulu. Kau nak tahu jawapan dia kenapa, kau ngaji sifat 20 dulu. Nanti kau akan faham jawapan dia kenapa. Kau sendiri akan faham nanti. Aku tak terangkan pun kau akan faham jawapan dia. Ngaji ya. Jangan buat sombong kita. Ini akidah bahaya. Jangan buat main-main akidah. Sia-sia semayang kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, zakat kita, wakaf kita, buat baik kita, semua jadi sia-sia kalau akidah salah. Faham? Akidah salah, habislah semua. Tapi kita tengoklah masyarakat hari ni berapa ramai je nak ngaji akidah. Ramai tak peduli tentang akidah ni. Betul tak betul, lantak asalkan aku boleh semayang, puasa, cari duit, berbini, beranak, berta, dah lah. Akidah ni yang mana betul, yang mana salah, tak ada masa lah nak beritahu. Na'udzubillah min zalik. Tunggulah nanti. Janganlah kita, ulama pesan jangan tu, janganlah. Orang kata jangan tinggal ngaji sifat 20 ni, ilmu akidah ni, ilmu fardu ain, jangan tinggal. Dengarlah, ikutlah, taatlah. Jangan buat kerah kepala kita. Sebab kita bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah, bukan ahli akhirat. Kita ahli dunia. Apa yang merugikan atas dunia, yang menguntungkan atas dunia, yang mengkayakan, itu kita alim, itu kita pandai. Macam mana orang kena scam, macam mana nak elak scam, macam mana nak tambah duit, macam mana nak biar duit beranak, itu semua kita reti. Kita ahli. Tapi kalau dalam bab ilmu, amal, ibadah, akhirat, kita bukan ahli. Kita kena angkat tangan, minta maaf. Dalam bab ilmu, bab amal, bab ibadah, bab akidah, bab kebersihan hati, aku bukan ahli. Aku tak pandai. Aku bengam. Aku tak kerti, aku tak pandai. Jadi mau tak mau aku kena mengaji. Aku kena dengar perkataan orang-orang, nasihat-nasihat orang yang memang dia ahli bidang tu. Jangan buat sombong. Kitalah yang alim tentang dunia, kitalah juga yang alim tentang akhirat. Padahal yang akhirat tak nak belajar pun. Ini yang merosakkan kita ni, tak nak ambil tahu. Sifat panjang angan-angan, berasa lambat mati, berasa banyak peluang, berasa banyak ruang nak belajar. Nantilah, mati dah. Jangan tangguh-tangguh.
Berpuluh tahun dah kita tangguh tak pernah belajar lagi benda ni. Benda ni sepatutnya sebelum balik dah kena belajar dah benda ni. Benda ni, ilmu fardu ain ni, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid ni sebelum balik sepatutnya settle dah. Sebab tu nama fardu ain. Benda ilmu yang tak boleh dilengah-lengahkan. Sebab balik saja mesti beribadat dengan betul dah. Balik saja mesti wajib beribadat dengan betul dah. Bukan balik saja baru mengaji, bukan. Balik saja baru nak ngaji fardu ain, salah, tak kena. Balik ni makna orang yang dah diberatkan hukum Allah. Semayang dia kena sah, akidah mesti betul. Sebab dia dah mukallaf kan, dah diberatkan hukum Allah. Antara hukum Allah apa? Mesti ada akidah yang betul. Mesti ada akidah yang betul. Waktu balik tu akidah betul dah. Waktu balik tu tahu halal haram dah sepatutnya kita ni. Tapi oleh kerana kita leka, cuai, taksir, nanti tak penting, ilmu dunia penting, ilmu akademik penting. Yang ni nanti-nanti lah. Ambil tahu sikit-sikit dah lah. Inilah akibat dia. Berpuluh tahun kita beribadat, fardu ain tak lepas lagi. Macam mana kita punya amalan? Sebab tu jangan tangguh-tangguh dah kita. Puluh tahun tangguh. Ngaji-ngaji, jangan malas ngaji. Bukan lama pun ngaji, sehari sekali gitu. Sehari sekali, tak apalah, mula-mula slow-slow, nanti tambah sikit gitu. Jangan pulun terus, nanti letih, nanti jemu, nanti pengsan. Ambil dulu fiqh satu kelas, tauhid satu kelas, tasawuf satu kelas, tajwid satu kelas. Dah. Ulanglah 4 benda ni. Ulang 4 benda ni. Tiap minggu ulang 4 benda ni. Tak apa, biar dulu. Nanti dah agak ni, tambah sikit. Nak ambil, nak cari lagi lah kelas fiqh satu lagi. Dah ada 2 kelas fiqh, 2 kelas tauhid, 2 kelas tasawuf contoh. Jangan mula-mula ni pulun dulu banyak-banyak. Jangan, nanti kita pernah letih, jemu, tinggal habis. Sabar maknanya. Allah tahu kita sedang belajar. Kerana sifat tergopoh gapah itu antara perangkap syaitan. Sikap tergopoh gapah nak alim ni perangkap syaitan. Nak alim tu, nak pandai tu bagus. Tapi kalau tergopoh gapah itu dah ada tipu daya. Berapa ramai orang ngaji sekat jalan. Mula semangat. 2-3 bulan hilang. Tak jumpa mana. Cari dalam Waze pun tak jumpa. Cari dalam Waze pun tak ada. Tak dapat kesan. Tengok daripada satelit pun tak ada. Mana dia orang ni? Hari tu 2-3 bulan, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Mana dah tak ada dah. Tu baik. Hati-hati. Hati-hati. Jangan gopoh. Imam Ghazali kata nak baik, nak bagus tu, nak jadi baik tu elok, nak jadi alim tu bagus. Tapi kalau gopoh nak jadi alim, gopoh nak jadi baik, ini bahaya. Bahaya. Gopoh nak alim, gopoh nak baik, bahaya. Berganjur. Pelan, tapi berjalan. Tambah. Gitu. Tak penat. Kalau dak menang ngaji habis. Kemudian wajib pada adat, dan yang keempatnya wajib pada akal. Wajib pada akal lain pula. Wajib pada akal, mana perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada. Itu wajib pada akal pula. Allah mesti ada, Allah mesti sedia kala. Itu wajib pada akal. Wajib pada adat lain. Nampak tak? Jadi di sini ada 4 jenis Ada 4 jenis wajib. Wajib pada syarak lain, wajib pada aradi lain, wajib pada adat lain, wajib pada akal lain. Kena bezakan benda-benda ni semua ni. Kita mesti bezakan benda-benda ni. Mesti pandai bezakan. Mesti tahu perbezaan antara wajib aradi, wajib syarak, wajib adat, wajib akal. Mesti. Saya kalau nak tahu gitu-gitu je boleh tak? Tak boleh. Saya nak tahu gitu-gitu je lah. Wajib syarak, wajib adat, wajib akal, wajib nak tahu gitu-gitu je boleh? Tak boleh.
Mesti kena tahu betul-betul, mesti faham betul-betul. Sebab benda ni ada sangkut paut dengan akidah. Ada sangkut paut dengan akidah. Demikian juga sikit lagi. Demikian juga perkataan mustahil. Demikian juga. Apa maksud demikian juga? Maknanya perkataan mustahil ni banyak juga maksud ni. Wajib tadi banyak maksud. Mustahil pun banyak maksud ni. Jadi perlulah kita kena tahu supaya tak terkeliru. Iaitu mustahil 3 perkara. Ada 3 jenis mustahil. Yang pertama dipanggil mustahil pada arad. Mustahil aradi. Mustahil aradi. Mustahil aradi. Apa pula mustahil aradi? Mustahil aradi ni maknanya sepintas lalu. Tapi dah belajar gitu nanti ulang balik, tengok siaran ulangan episod berapa, nanti tanya dalam grup. Kita nak terang gitu-gitu ya. Sebab dah hurai panjang itu. Mustahil pada arad ni maknanya sesuatu perkara yang menyalahi janji Allah. Perkara yang menyalahi janji Allah, maka namanya mustahil aradi. Contoh janji Allah apa? Yang hidup pasti mati. Yang hidup wajib mati. Itu janji Allah. Tiba-tiba ada pula yang mengatakan yang hidup ni takkan mati. Nampak tak? Kan berlawan kan? Kan berlawan tu. Allah dah janji kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti mati, wajib mati. Pasti mati, wajib mati. Tiba-tiba dia kata apa? Yang hidup ni takkan mati. Kita ni takkan mati. Maka perkataan tu hukumnya mustahil aradi namanya. Mustahil aradi. Perkara yang menyalahi hukum, perkara yang menyalahi janji Allah. Apa lagi janji Allah? Bila dah mati besok, semuanya akan dibangkitkan kembali. Yang dah mati wajib hidup kembali besok. Yang dah mati wajib dibangkitkan semula. Tiba-tiba dia jawab gini. Dia kata mana kita besok dah matilah. Macam mana nak hidup balik? Tak ada maknanya nak hidup balik. Dia kata yang mati takkan hidup dah. Jadi yang mati takkan hidup hukumnya mustahil aradi. Mustahil aradi, yakni benda yang menyalahi janji Allah. Dan yang ketiga mustahil pada akal. Mustahil pada akal apa pula? Mustahil pada akal ni perkara ataupun sesuatu yang akal kita tak boleh terima adanya benda tu. Sesuatu perkara yang akal kita tak boleh terima ada benda tu. Adanya benda tu akal tak boleh terima. Adanya benda tu tak masuk di akal kita. Contohnya mana? Ada anak Tuhan contohnya. Dia kata ada anak Tuhan tu ada, dia kata gitu. Maka kita kata anak Tuhan tu mustahil. Perkara yang tak masuk akal, perkara yang tak boleh diterima pada akal. Perkara yang tak boleh diterima pada akal. Anak Tuhan mustahil, akal tak boleh terima ada anak Tuhan. Ataupun dia kata apa? Tuhan tu kadang-kadang lemah. Dia kata Tuhan tu kadang-kadang lemah. Mustahil, akal tak boleh terima lemah Tuhan. Tuhan tu boleh serupa makhluk. Kalau dia nak, kalau Tuhan nak, Tuhan boleh serupa makhluk.
Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh menyamar seperti makhluk. Akal kita kata mustahil. Kerana menyamai Allah dengan sesuatu itu perkara yang tak boleh diterima pada akal. Begitulah seterusnya. Mustahil pada akal. Demikian lagi perkataan harus, iaitu maka 4. Sikit lagi habis dah tu. Harus pada syarak. Harus pada syarak apa? Perkara yang dibiarkan. Pada hukum Allah dibiarkan benda itu. Apa maksud dibiarkan? Tak ada ganjaran dosa, tak ada ganjaran pahala. Itu maksud harus syarak. Makan harus pada syarak. Tapi kalau makan itu dikaitkan dengan ibadah, maka makan itu ada kala jadi sunat, ada kala makan itu jadi wajib makan. Contoh lapar dah, berdayet, nak kurus, tak nak makan sampai tak boleh angkat takbir, tak ada kederat. Berdayet punya pasal tak ada kudrat nak ibadat, nak buat yang sunat pun tak boleh, nak buat wajib pun tak boleh. Maka pada ketika ni dah makan tadi asbab yang beradat, orang panggil makan tu tadi asbab yang beradat nak mendatangkan tenaga, sebab yang beradat, orang panggil hukum adat. Bukan hukum akal. Hukum lalu kalau dalam keadaan begitu, orang yang macam tadi, kalau dia tak makan membawa kepada dia tak boleh solat, dia tak boleh ibadat, maka makan yang asal hukumnya harus bertukar jadi wajib makan, bukan harus makan. Kalau dia tak makan berdosa. Dalam keadaan ni kalau dia tak makan berdosa kalau tak makan. Tapi kalau semata-mata makan tak, tanpa dikaitkan dengan wajib, dengan sunat, dengan makruh, dengan dengan haram, harus dia makan. Makan tak dapat pahala, tak makan tak berdosa. Sebab tu semata-mata makan. Kalau kita makan tanpa niat apa-apa haruslah tak dapat pahala. Tapi kalau kita makan niat supaya ada tenaga nak buat ibadat, dapat pahala. Tidur harus. Tapi kalau tidur tu diniatkan untuk ibadat, aku nak tidur qailulah, aku nak tidur supaya malam nanti kan senang nak bangun ibadat, maka tidur yang dengan niat macam tadi diberi pahala. Asalnya tidur tu harus juga, tak dapat pahala tidur, harus tidur. Tapi bila dikaitkan dengan ibadat, maka harus tidur tadi bertukar jadi sunat tidur, dapat pahala. Itu harus pada syarak. Harus pada aradi. Yang kedua harus pada aradi. Contohnya Allah nak melewatkan sedikit apa yang Allah janji. Allah janji kiamat, tapi Allah nak lambatkan, ataupun Allah nak cepatkan kiamat, harus pada aradi. Dan harus pada adat. Harus pada adat. Contohnya pada adat biasa kita makan satu pinggan kenyang, tiba-tiba hari ni kita makan satu pinggan setengah baru kenyang. Itu harus pada adat, tak pelik. Yang peliknya makan 20 pinggan tak kenyang-kenyang. Tu pelik. Tu ada saka dah tu. Pergi scan tengok 20 pinggan makan tak kenyang, ada saka tu. Pergi ruqyah tengok, barangkali ada barang dalam badan dia. Ada jin. Dan tu raya ke ada jin. Jangan main-main, ada kisah sakit tu lama, kurus kering, tak boleh bergerak, duduk dalam bilik tadi keluar macam orang lumpuh lah. Tapi tiap pagi anak dia bangun bersepah makanan ikan, daging dan peti sejuk. Tak ada orang lain dalam rumah tu, dia dengan anak dia. Besok susun balik, beli balik, jadi lagi yang macam tu. Siapa pula yang masuk rumah? Alah, anak dia ambil pasang CCTV, tengok siapa punya kerja yang punggah makanan kat dalam peti sejuk, daging-daging ke ikan ke benda. Rupanya yang terbaring kat dalam bilik.
yang terbaring dekat dalam bilik tu. Tengah malam pukul 2-3 pagi dia keluar pergi makan. Ada barang dalam. Benda tu yang lapar. Jangan main-main. Benda-benda tu kan tak ada. Harus ada benda-benda macam tu. Gitu. Kemudian harus pada adat. Harus pada adat tadi lah. Dan harus pada akal. Harus pada akal ni apa? Harus pada akal mana perkara yang akal kita boleh terima. Kalau berlaku akal boleh terima, tak berlaku pun akal boleh terima. Contohnya Allah nak jadikan kiamat besok. Besok Allah nak jadikan kiamat besok. Tak payah tunggu Dajjal keluar, tak payah tunggu Ya'juj wa Ma'juj keluar, tak payah tunggu Dabatul Ard keluar, tak payah tunggu Nabi Allah Isa turun. Besok Allah nak perlakukan kiamat. Hukumnya harus pada akal kita. Akal boleh terima. Tak payah tunggu tiupan sangkakala. Nenek moyang kita yang ada dalam alam barzah tu, yang dah mati puluh tahun, ratus tahun tu, nak bangkit hidup balik hari ni. Harus pada akal kita. Akal boleh terima. Kenapa? Kerana perkara itu masuk di bawah urusan kekuasaan Allah. Tak jadi pelik Allah nak hidupkan nenek moyang kita yang dah mati. Itu harus pada akal. Pokok durian, tanam pokok durian, keluar buah anggur. Tanam pokok durian, keluar buah anggur semua. Harus pada akal, bukan tak masuk akal. Kita salah guna ni. Dengar benda pelik tak masuk akal, tengok benda pelik tak masuk akal. Salah, nanti jadi fasik. Dengar benda pelik kata harus pada akal. Mana akal aku boleh terima benda tu? Sebab Allah yang menjadikan benda tu. Apa nak pelik? Hari tu kita dah bagi tahu dah. Jangan salah guna perkataan tak masuk akal. Harus pada akal, bukan tak masuk akal. Tak masuk akal ni mustahil. Mana benda mustahil? Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Contohnya lemah Tuhan. Itu tak masuk akal. Itu betul tu. Penggunaan perkataan tak masuk akal. Lemah Tuhan tak masuk akal. Buta Tuhan tak masuk akal. Anak Tuhan tak masuk akal. Pisang keluar durian tak masuk akal. Salah. Harus pada akal. Mana akal boleh terima. Betul kan balik. Wallahu a'lam. Ada sikit lagi. 3 baris. Besok saya tak datang. Janji besok saya tak datang. Maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut berlain-lainan maknanya, hendaklah mengambil perhatian pada huraian yang telah lalu. Maknanya pesan tuan pengarang kitab ni, ambil perhatianlah, ngaji sungguh-sungguh. Kalau tak faham ulang kaji, kalau tak tahu tanya. Begitu. Supaya tidak terkeliru. Ngaji sungguh-sungguh. Semua kita ada harapan nak pandai, nak faham ilmu tauhid ni. Jangan kata aku tak boleh pandai, aku tak boleh faham lah. Jangan. Wajib sangka baik. InsyaAllah aku boleh pandai. Dengan taufik hidayah daripada Allah, aku boleh reti insyaAllah. Macam tu. Kita semangat nak ngaji. Ni kata awal-awal dah kata aku ni tak boleh pandai, memang malas lah kita. Kena fikir positif. InsyaAllah cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan berkah pengajian ilmu kita pada pagi ini, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sekaliannya kita, ibu bapa kita, nenek moyang kita, ahli keturunan kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kenalan kita, semuanya yang baru yang lama tak peduli, siapa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, diberi umur yang berkah, diberi rezeki yang halal yang berkah, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik oleh Allah. Sabar mengaji, istiqamah, usaha istiqamah. Pakat-pakat mengaji, mudah-mudahan betulkan niat, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما هكت الأنثى وذكر صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من ومنكم ya Tuhan karim. Kawan-kawan kita yang ngaji secara online, kita ada 2 kelas lagi malam ni insya-Allah. Kelas lepas maghrib dan kelas lepas isyak dalam pukul 9.40 lebih kurang itu. Malam ni jumpa lagi insya-Allah.
Alhamdulillah.